Salam sejahtera dan salam We Love UPM saya ucapkan kepada pensyarah FEM 2310, iaitu Nilai Budaya dan Masyarakat Malaysia Encik Alif bin Syahdan, rakan-rakan dan penonton sekalian. Hari ini saya ingin menceritakan tentang keunikan kaum Kayan yang mendiami negeri Sarawak dan lebih dikenali sebagai Bumi Kenyalang ini. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang keunikan kaum Kayan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi ialah Bernadette Jalong Boni, pelajar Universiti Putra Malaysia daripada program Perniagaan Tani semester 1. Saya merupakan anak kelahiran negeri Sarawak, iaitu berasal daripada Miri. Nama matrik saya ialah S3040. Sarawak ialah negeri yang terbesar antara 13 buah negeri di Malaysia. Batang rajang yang terdapat di Sarawak ialah sungai terpanjang di Malaysia di samping Mulu yang terkenal sebagai sistem gua yang paling luas di dunia. Hutan hujan tropika yang tertua dan yang kedua terbesar selepas Amazon menjadikan Sarawak sebagai pusat biokepelbagaian. Negeri Sarawak terbahagi kepada 11 bahagian pentadbiran, yakni Kuching, Kota Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Mukah, Miri dan Limbang. Kuching ialah ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri. Negeri Sarawak terletak di wilayah barat di Pulau Borneo dengan kawasan yang seluas 124,449.51 km persegi. Sarawak mempunyai 27 etnik besar setakat ini yang dikemukakan. Kesemua kumpulan etnik ini mempunyai bahasa, kebudayaan dan cara kehidupan yang tersendiri. Etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan seperti pesisiran pantai, lembah sungai, daerah pedalaman dan kawasan tanah tinggi. Kawasan yang paling padat dengan penduduk ialah di dataran pantai, lembah sungai di bahagian barat Kuching dan kawasan antara Sungai Kayan dengan Sungai Mukah. Kaum yang ingin saya menitik beratkan pada saat ini ialah kaum Kayan. Kaum Kayan kebanyakannya mendiami kawasan hulu sungai di Sarawak. Secara asasnya, kaum Kayan ini boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan yang utama, iaitu Kayan Baram yang mendiami kawasan pedalaman di bahagian Miri di daerah Baram, Kayan Belaga yang mendiami kawasan pedalaman bahagian Kapit dan Kayan Tubau yang menetap di bahagian Bintulu iaitu di daerah Belaga. Kaum Kayan ini dipercayai telah berhijrah dan menetap di Sarawak lebih daripada 300 tahun yang lalu. Komuniti Kayan juga mudah dikenali melalui pakaian tradisional mereka. Pakaian tradisional kaum wanita komuniti ini menarik dan unik kerana diperbuat daripada manik-manik halus dan berwarna-warni. Manik-manik halus dijahit mengikut ukiran ikeng yang mempunyai nilai-nilai estetika yang tersendiri. Pakaian ini biasanya dipakai semasa majlis perkahwinan, upacara menyambut tetamu berhormat dan perayaan keramaian. Pakaian tradisional kaum lelaki komuniti ini pula adalah kaya dengan ciri-ciri kepahlawanan sesuai dengan amalan ngayau, iaitu memotong kepala pada zaman dahulu. Bagi adat istiadat perkahwinan kaum Kayan pula ialah pada zaman dahulu, sebuah perkahwinan akan ditentukan oleh ibu bapa masing-masing. Walau bagaimanapun, amalan ini semakin hilang kerana generasi muda kini lebih suka menentukan jodoh mereka sendiri dan bukannya ditentukan oleh keluarga masing-masing. Sebelum berlangsungnya perkahwinan, satu rombongan akan dihantar untuk merisik pihak perempuan. Sekiranya pihak perempuan bersetuju, maka mereka akan membincangkan hari pertunangan dan seterusnya tarikh perkahwinan akan ditetapkan. Kedua-dua belah pihak juga akan membincangkan jumlah hantaran dan jumlah pembelanjaan yang akan diperuntukkan. Persetujuan yang telah diperolehi hasil daripada perbincangan itu hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada Maren Umak atau dikenali sebagai Ketua Kampung. Perkahwinan komuniti ini berbeza daripada perkahwinan kaum komuniti lain kerana hantaran daripada pihak lelaki berbeza berdasarkan sistem kelas sosial pihak perempuan. Sekiranya pihak pengantin perempuan merupakan golongan Maren, semakin tinggilah hantaran dan pembelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh pihak lelaki. Begitu juga sebaliknya. Bagi simbol budaya untuk komuniti Kayan pula ialah budaya telinga panjang atau telinga tebuk. Komuniti Kayan juga terkenal kerana memiliki telinga yang panjang dan bertatu. Bagi golongan wanita dalam komuniti ini, telinga panjang dan bertatu adalah untuk tujuan kecantikan. Semakin panjang telinga seseorang wanita itu, maka semakin cantiklah wanita tersebut bagi komuniti ini. Untuk mendapatkan telinga yang panjang ini, telinga para wanita ini akan dibebankan dengan beratnya anting yang diperbuat daripada timah.
Organisasi kepemimpinan atau politik bagi kaum Kayan pula ialah mereka masih menggunakan marun umak atau dikenali sebagai ketua kampung bagi setiap rumah panjang yang ada di Sarawak hingga pada hari ini. Makanan tradisional bagi kaum Kayan pula ialah selukung. Selukung merupakan makanan tradisional masyarakat Kayan. Selukung dibuat daripada beras pulut yang dibalut dengan daun kurma atau dikenali sebagai daun sang oleh penduduk tempatan, sama seperti ketupat. Terdapat 3 jenis tenunan atau anyaman untuk membuat bentuk selukung, yaitu segitiga, segi empat, dan berbentuk kon. Akhir sekali, saya ingin menceritakan tentang adat istiadat kematian bagi kaum Kayan. Apabila berlaku sesuatu kematian, seluruh penduduk kampung berkenaan tidak dibenarkan untuk ke kebun atau keluar daripada kawasan kampung sebagai tanda hormat kepada keluarga si mati. Pada masa ini, kaum lelaki di rumah panjang tersebut akan bergotong royong menyiapkan bila atau dikenali sebagai kubur atau liang lahat dan juga lungun, iaitu keranda yang diperbuat daripada batang kayu. Manakala pihak perempuan pula bergotong royong menyediakan makanan dan minuman kepada tetamu. Setiap rumah panjang yang berdekatan akan menghantar wakil untuk menziarahi keluarga si mati dan amalan ziarah menziarahi ini masih kukuh sehingga kini. Tempat mayat berada di rumah bergantung kepada taraf sosial si mati. Sekiranya si mati terdiri daripada golongan maren, mayat tersebut akan berada di rumah panjang lebih daripada 7 hari. Manakala bagi golongan biasa, mayat hanya dibenarkan berada tidak lebih daripada 3 hari. Upacara penguburan dan upacara berkabung juga turut berbeza mengikut taraf sosial si mati. Mayat yang dihantar ke kawasan perkuburan akan diletakkan di dalam salong. Salong tersebut biasanya diukir dengan ukiran ikan kawit, iaitu satu ukiran tradisional bagi kaum Kayan, di mana komuniti ini kaya dengan nilai-nilai kesenian ukiran.
sejarah menziarahi ini masih kukuh sehingga kini. Tempat mayat berada di rumah bergantung kepada taraf sosial si mati. Sekiranya si mati terdiri daripada golongan maren, mayat tersebut akan berada di rumah panjang lebih daripada 7 hari. Manakala bagi golongan biasa, mayat hanya dibenarkan berada tidak lebih daripada 3 hari. Upacara penguburan dan upacara berkabung juga turut berbeza mengikut taraf sosial si mati. Mayat yang dihantar ke kawasan perkuburan akan diletakkan di dalam salong. Salong tersebut biasanya diukir dengan ukiran ikeng kawit, iaitu satu ukiran tradisional bagi kaum Kayan, di mana komuniti ini kaya dengan nilai-nilai kesenian ukiran. Ukiran ikeng ini terdiri daripada pelbagai jenis bentuk dan bunga. Untuk membuat salong, komuniti ini akan menggunakan kayu belian. Kayu belian yang telah diukir akan dicat berwarna-warni. Biasanya salong golongan maren lebih cantik dan besar berbanding golongan biasa kerana salong juga boleh melambangkan status sosial si mati.